saya punya slide. Sinilah screen saya. Okey. Kalau tak dapat bagi tahu kalau tak clear ke ada noise ke bagi tahu. Jadi kita nak sambung apa yang kita dah belajar semalam, iaitu topik function. Kalau kita tengok dekat kita punya performa ni, kita dah sekarang ni minggu ke-9 lah. Dan kita belajar, memang belajar function lah, ataupun fungsi ni. Cumanya sebenarnya fungsi ni kena 2 minggu kan. Jadinya kita sepatutnya kena ada seminggu lagi untuk fungsi. Tapi of course lah ada cuti raya dan sebagainya, kita tak dapat nak ikut sangat kan di sini. Kita apa ini kita boleh ada setengah topik yang kita tak sempat, yang kurang penting, mungkin kita boleh laju nanti di penghujung, ataupun kita mungkin tak perlu cover pun. Okey. Jadinya kita nak sambung. Sebelum tu kita recap dulu lah apa yang kita dah buat semalam. Jadinya kalau kita nak gunakan kalau kita tak nak gunakan function pun tak apa sebenarnya kan, pada asasnya lah kan. Tapi of course lah banyak benda yang boleh dimudahkan lah kalau kita gunakan function lah. Jadinya contohnya kita ambil yang semalam. Okey. Ni kod yang semalam lah, saya dah buat naik dekat UKM Folio, awak boleh tengok. Okey. Jadinya untuk gunakan function ada tiga tempat lah, ataupun 3 elemen penting. Yang pertama sekali function declaration kat sini, ataupun function prototype. Kita recap je. Kemudian yang kedua adalah function definition. Function definition selalunya kita letak kat bawah kan, ataupun boleh je macam saya tunjukkan semalam, kita letak dekat kita letak dekat atas kan. Okey. Kemudian yang ketiga adalah function call, iaitu bila kita nak gunakan function kan. So kat sini saya tambah comment sikit, when we ataupun untuk to use the function. Okey, harap boleh nampak kalau tak nampak bagi tahu. Jadinya untuk function declaration dengan function definition ni, yang ingat balik yang semalam saya kata yang belah atas ni nama dia function header, yang dalam ni nama dia function body kan, kepala dengan badan dia kan. Jadinya yang kat sini ni function body ni sebenarnya dia adalah kita salin je daripada function declaration. Cuma kita tak ambil semicolon tu, sebab kalau semicolon macam ni kita letak, ini bermaksud body ni dia disconnect dengan dia punya header ni disconnect dengan body kan. Padahal kita tahu kan kalau bila kita ada braces macam ni ataupun curly bracket, kita kena buang semicolon tu. Macam dalam kita buat loop kan, while loop ke for loop ke, kita tak perlukan semicolon. Berarti dia akan anggap statement yang seterusnya adalah tak berkaitan dengan statement yang kita letakkan semicolon tu. Jadinya tak perlu letak. Kemudian kita dah tengok contohnya kat sini, mana-mana pun boleh, ataupun di bawah ni, ini adalah nama kepada function kita kan. Find max sebagai contoh, find min, square, macam nak cari square root kita boleh letak square root, atau power kan, POW, power kan, macam-macam lagi. Itu nama dia. Kemudian di sini adalah input kan, input atau dipanggil sebagai parameter, ataupun dipanggil sebagai input, parameter, atau dipanggil sebagai argument. Kemudian kita kat sini kita tahu ada 2 input untuk function find max, ataupun dengan kata lain find max ni dia menjangkakan kita untuk beri 2 input. Katalah di sini dah 2 input kan. Katalah kat sini kita buat find max, kita buat A sahaja kan. Jadi ini tak betul lah kan. Mungkin kita akan dapat jawapan tapi tak betul. Sepatutnya kita kena ada 2 input dalam function call, sebab dalam function definition, even function declaration atau prototype di sini memang ada 2 input kan. Okey,
Selain itu, kita kena letakkan, sebenarnya yang paling penting adalah kita kena letak jenisnya, jenis input tu. Adakah int ataupun adakah double, kan? Jadinya kita kena letak lah. Dan kita dah tengok semalam, kalau kita buang y dengan x kat sini pun tak ada masalah. Asalkan kita ada jenis kepada pemboleh ubah tu, kan? Int dengan int, macam itulah. Okey, tapi ini kita boleh buang x dan y tu dalam baris ni je, untuk function declaration je. Tapi kalau untuk function definition kat bawah ni, kalau kita buang, sepatutnya kita tak boleh buang lah. Sepatutnya tak boleh buang. Okey, kalau kita buang, kita tengok jadi tak. Tak keluar pula. Tak boleh kan? Jadinya kita tak boleh nak buang lah. Jadi kita kena letak x dan y. Okey, saya lambat sikit Kenapa yang do you want to be cancel? Saya sekali lagi. Expected. Okey. Tak perlu. Okey, dan kita run. Okey, tak ada masalah kan? Saya terbuka silap ni. Kejap bagi saya masa. Open. Saya bukan nak kat sini. Saya nak dekat desktop. Sepatutnya ni. Kod. Kalau saya run. Okey. Kita masukkan je apa-apa yang kita nak dan kita akan dapat jawapan lah. Okey. Itulah kan antara asas lah. Jadi kena ada 3 elemen tu. Function declaration tadi nombor 1, function definition nombor 2, dan function call nombor 3. Kemudian kita tengok semalam kita ubah suai kan, kita gunakan kita cari nombor yang lebih kecil kan. Kalau nombor yang lebih kecil kita ubah kat sini je. Dan juga nama ni pun kita ubah lah, sebab find max ni untuk find kan, untuk kita dapatkan nilai maksimum. So kalau untuk dapatkan nilai minimum ataupun nilai yang paling kecil, kita buat find min kan, sebagai contoh. Kemudian dekat sini saya je letak kalau dekat UKM folio tu saya ada letak kod yang ni. Sebenarnya sama juga macam yang find max ni kan, tetapi beza dia adalah bezanya kat sini kan, kita gunakan lebih besar ataupun lebih kecil dan sama dengan. Tapi boleh juga kalau kita buat lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Maksudnya ada 3 case lah kan. Jadinya kalau 3 case ni kita kena gunakan if, else. Ni mungkin awak dah pernah tengok sebelum ni lah untuk cari dua nombor yang lebih besar atau lebih kecil. Kalau dalam case yang ni kita gabungkan yang sama dengan, kita gabungkan dengan yang lebih kecil. Tapi dalam kod yang ni saya letak 3 options ni, maksudnya ada if, else, dan else. Saya asingkan kan. Dekat sini lebih besar, yang ni adalah lebih kecil. Kemudian yang sama dengan satu lagi case, iaitu case else. So untuk rujukan je lah. Kalau nak tengok, saya dah letak dalam UKM folio. Kemudian kita rujuk kat kita punya, sekejap je saya tengok sini. Ni kan, kemudian saya ada bagi how to modify the find max ataupun find min function ataupun the code lah sebenarnya. How to modify the code, sepatutnya lagi tepat code to determine the largest between 3 values. Ada yang cuba semalam, yang sempat cubalah kan. Kalau awak ada 3 nombor kan, yang kita tengok ni ataupun yang semalam ni yang kita buat ni, kalau kita ada 2 nombor kan, kalau ada 3 nombor macam mana? Ada tak yang cuba? Kalau cuba boleh tunjukkan, pamerkan awak punya kod tu, print screen ke, letak dekat sini kan, letak dekat meeting chat. Ada tak? Kalau boleh cuba, kalau dapat tu terror lah tu.
Ada? Benny, well, ada cuba tak? Sempat tak cuba? Tak sempat. Ah? Tak sempat. Tak sempat. Okay. Yang lain ada Hazmin Ashraf, ada cuba tak? Sempat tak? Saya tak ingat. Ya Allah. Okey, nanti saya tengok. Nanti kita tengok sama-sama lah. Yang lain ada? Tadi Hazmin Ashraf ada tak? Kalau tak ada mic, boleh type je. Lilian Chua, sempat tak? Ni kalau dapat ni kira terror lah. Sebab baru belajar sekali kan, baru belajar semalam je terus dapat buat. Kan? Okey, ada 2 orang dah. Siti Shazlina, ada tak? Cuba tak? Sempat tak? Okey. Tak apa. Saya tunjukkan dulu contoh jawapan saya, kemudian kita tengok jawapan ni. Kalau ada seorang lagi ke nak kongsikan boleh. Dah ada 1, 2 kot. Limintian ada share 2, mungkin lain sikit. Kalau ada seorang lagi nak share, boleh share. Okay, so kita tengok yang saya punya dulu ni contoh lah. Katalah kita ada find max, mungkin saya kena 3 number saya kena buat supaya awak nampak kot. Okay, yang ni kan saya nak ubah y je kan? Ubah y sebagai sekejap ya 3D, kemudian dekat class. Okay. Dekat sini, ni adalah nombor pertama kan, enter first number. Harap tak ada masalah lah untuk yang faham yang semalam ni lah kan. Kemudian ni adalah second number. Kemudian kita minta pengguna masukkan satu lagi. So kita copy paste je. Please enter the third number. So third number kita buat C lah. Kalau C maksudnya kita kena declare dia. Kita kena isytiharkan dia wujudlah iaitu C. Kemudian katalah kita ada 3 nombor. Kemudian nombor yang paling besar kita nak letakkan dia sebagai, kita nak namakan dia sebagai M. Jadinya A, B, C yang paling besar mungkin A, mungkin B atau mungkin C. Tapi mana-mana pun dia, kita nak namakan dia sebagai dengan nama yang baru iaitu M. Jadinya sekejap ya kat sini. Harap kalau skrin ni kecil tolong bagi tahu sebab saya gunakan skrin besar, jadi saya rasa dah cukup besar dah. Tapi takut awak yang gunakan skrin yang biasa nampak macam kecil kan. Kalau kecil bagi tahu supaya saya boleh besarkan lagi. Okey, jadi kita ada A, kita ada B, kita ada C. Kita nak kenakan dia dengan find max. Kita nak kenakan dengan find max. Oh sorry, saya kena nama dia yang sama lah. Find max. Yang mana find max ni dia boleh ambil 2 input je, X dan Y kan. Kalau kita tengok kat sini, kita ada X dan Y. Find max, X dan Y. Maksudnya pada satu masa, find max ni dia boleh terima 2 input, dia tak boleh terima 3. Kan? Jadinya, kemudian bila kita dapat bila antara yang mana paling besar ni kita nak namakan dia sebagai M. Jadinya cara yang paling senang adalah kita bandingkan satu persatu ataupun kita buat pairwise comparison. Contohnya kat sini A, B, C kita bandingkan A dengan B dulu. Sorry, ini saya pandang balik yang ni. Kita bandingkan A dengan B dulu. Kita masukkan kita kenakan dengan find max, kita tinggal. Kita dapat yang lebih besar. Let's say ni M1. Kemudian
M1 kita bandingkan dengan C pula. Kita bandingkan dia. Dan yang lebih besar kita namakannya sebagai M. Jadinya dia punya pelik sikit arrow lah kan ke atas kan. Okey, kita bandingkan dulu A dengan B dapat M1, tapi M1 ni yang paling besar antara dua ni saja. Kemudian kita kena bandingkan pula M1 dengan C. Baru kita dapat M. Jadinya macam mana kita nak buat? Mudah je. Oh sorry, kenapa dia? Pergi pada kod kita ni. Kat sini, ni yang penting. Find max. Dalam ni kita letak lagi find max. So kita bandingkan A dengan B. Kat sini kan. Nanti find max ni dia akan beri kita suatu nombor kan. Maksudnya bila kita panggil kat sini, ni function call yang pertama. Nanti A, B, nilai A akan diberi pada X, nilai B akan diberi pada Y. Bla bla bla, dia kira dapat Z, iaitu nombor yang paling besar antara dua tu. Kemudian dia akan return. Return ni return kat mana? Return ni dia akan return pada find max balik lah. Return kat sini balik. Jadi kita dapat nilai Z tu. Ataupun kat sini kita gunakan sebagai M1. Kemudian M1 akan bandingkan dengan C. Dengan C pula. Jadi macam apa yang berlaku kat sini lah. Jadi kat sini kalau saya boleh redo. So kita ada A, B, C. Kan? Jadinya tu je sebenarnya. Dia kot. So kita run. Okay, enter the first number. Let's say kita buat 3, second number 0, third number, sorry saya tak tahu macam mana nak remove notification ni. Okay, enter third number, kita masukkan -3 kan. So the largest number is 3 kan. So the largest kah. Okay, so kita kena ubah sini sikit lah kan. Bukan largest sebab dia ada 3 kan. So the largest number is 3 kan. So kita run sekali lagi, kita cuba. Let's say kita gunakan nombor negatif kan. So -1, -5, -3. So dapat the largest number is -1 kan. Betul lah kan, sebab -1 yang paling besar kan. Okay, so tu je. Kan, senang je. Dan ni yang kita ada. Kalau saya sekejap minta maaf yang tu saya tiba-tiba pula keluar tu kan. Kalau ataupun mungkin saya boleh tak sure lah, tak apa. Okey, kalau dekat sini kita tulis balik kita ada find max. Oh sorry, saya kena gunakan warna hitam. Okey. Find max A, B, kemudian dia ni di dalam satu lagi. Find max C. Maksudnya kat sini kita bandingkan A, B dulu baru C kan. Tapi sebenarnya kita boleh buat apa-apa gabungan kan. Any combination of A, B, C ni. Kan contohnya kalau kita nak buat saya nak ambil ni. Saya komen maksudnya baris 13 ni tak akan dibaca oleh kita punya program. So kat sini katalah kita nak buat A dengan C. B. Kan? Boleh je, tak ada masalah. Dan dia tak beri output yang beza. Memang akan sama lah. So kita try 3, 4, 0 contohnya. So kita dapat. Even nak boleh cuba untuk mana-mana lah. A, B, C, mungkin C, B, A kan? Ataupun dan sebagainya. Sebab yang penting nanti adalah perbandingan di sini. Kan, ini kena betul. Kalau ini betul, yang ini any combination pun tak kisah, tak ada masalah. Okey. So yang ni saya letak saja dekat sini supaya awak boleh cuba sendiri. Okey. Ada masalah tak kat sini? Faham tak? Sebelum kita tengok jawapan Adilah dengan Liminta ni. Ada tak masalah? Kalau saya katalah saya suruh ataupun saya minta awak kan ubah suai
kod find min, kan? Kita ada find max untuk dapatkan nilai yang lebih besar antara dua nombor. Kemudian kita ada find min, iaitu untuk dapatkan nilai yang lebih kecil antara dua nombor. Tapi kalau saya suruh ataupun saya minta awak ubah suai kod tersebut supaya awak boleh cari nilai yang terkecil antara 3 nombor atau 4 nombor. Jadinya macam mana? Boleh tak? Boleh buat tak? Rasa-rasa. Boleh tak? Boleh? Saya type. Kalau boleh, awak like saya punya soalan ni. Rasa boleh tak? Saya nak suruh buat kan lama pula kan? Masa, tapi rasa-rasa kan? Sama je sebenarnya macam yang apa ni? Sama okay. Sama je sebenarnya macam ni kan? Awak ubah je yang kat sini sebenarnya. Okey dah. Boleh dah tu. Okey, terima kasih kerana respon sahaja je. Okey. Jadinya ubah kat sini je. Kan yang penting awak punya kat sini kena betul. Dan memang kita dah buat pun semalam kan. Tak ada masalah pun kat sini kan. Okey, jadinya saya nak padam yang ni. Saya nak padam yang ni. Sebenarnya yang find min ni saya rasa ada kot. Yang ni lah contohnya. Saya dah buat kan. Find min. Awak boleh cuba. Awak boleh cuba untuk macam mana nak cakap awak boleh cuba untuk 4 nombor. Kan? Tapi awak kena tambah lah kan. First number, second number, third number. Okey, sekarang saya nak tanya satu soalan kan. Kebetulan saya terfikir kan. Katalah rather than awak nak gunakan maksudnya kan, awak nombor pertama A, nombor kedua B, nombor ketiga C, kan, nombor keempat D contohnya kan. Banyak awak kena makin panjang kod awak ni. Tapi katalah saya nak awak gunakan contohnya kalau 10 nombor contohnya kan, takkan awak nak, ataupun 50 nombor kan, takkan awak nak buat A, B, C sampai habis karakter ni kan, ataupun awak buat A1, A2 kan, A3 sampai A50 contoh kan. Jadi banyak kan. Jadi ada tak apa-apa cara yang katalah saya nak 50 nombor untuk tentukan yang mana satu lebih besar. Awak rasa boleh, apa cara yang terbaik yang awak boleh gunakan untuk buat? Ada tak apa-apa idea ke? Ada tak? Katalah 50. Guna apa? Kalau pakai loop, doktor. Pakai loop, okey. Tu dah separuh markah lah. Kemudian loop tu. Okey. Lepas tu setiap kali loop dia akan bandingkan nombor yang baru dengan nombor yang lama kan? Betul tak? Okey. So saya tak nak tak nak tunjuklah kan. Jadinya mungkin awak boleh cuba. Sekejap saya nak bagi dia punya tu sama question. Saya bagi question. Mungkin boleh buat using contohnya for ataupun while ataupun do while loop kan. Mungkin awak boleh modify the code so that you can determine the largest ataupun the smallest kan, between n values. Okay, where n is between n values. Macam itulah. Okay, where n is input by user kan. Mungkin kita tanya dia how many number you want to insert, kena
dimasukkan n sama dengan 10 sebagai contoh. Kemudian buatlah for loop, bandingkan. Ataupun kita boleh gunakan sentinel control loop, kan? Maksudnya tekan ataupun key in -1 to finish. Kan, ingat kita belajar minggu lepas kan? Jadinya boleh cuba. Okey. Okey, so kita tengok jawapan kawan-kawan awak kat sini. Adila. Okey, Adila dia buat FindMax ni ada 3 input lah. FindMax ni 3 input. Boleh nampak. Jadinya ada banyak perbandingan lah kan. Ni betul je kan. 389 dapat 9 paling besar. Kemudian tengok kat sini kan, bila P lebih besar daripada Q dan P lebih besar daripada R, maka nombor yang paling besar adalah P. Kan? Bila P lebih kecil daripada Q dan R lebih kecil daripada Q, maka nombor yang paling besar adalah Q. Jika P lebih kecil daripada R dan Q lebih kecil daripada R, maka Q sama dengan R. Saya tak pas. Kemudian else ni apa? Kan ada if, else if, else if, else. Else ni apa? Tak nampak. Kan? Ni salah satu cara lah. Cuma combination tu. Sekejap ya, kalau kita ambil kat sini. Kita ada, let's say kita ada, tadi guna apa? PQR kan? Ataupun combination tu kena cukup lah kan, PQR. So kita ada 3 sekali banding, kita ada 3 nombor, kita nak bandingkan 2 pairwise comparison. So kita ada combination 3 kuasa 2 lah, 9. So ada 9 case. Jadi saya tak pasti kalau case ni mencukupi untuk apa-apa combination lah kan. Okay, mungkin betul. So ni one of the ways lah kan. Maksudnya awak pertimbangkan semua case satu persatu dekat sini. Okay. Kalau macam ni, awak kena cuba beberapa kali. 3/9 itu cuba. Mula-mula awak cuba nombor pertama lebih besar. Nombor pertama paling besar. Kemudian awak cuba any combination supaya nombor yang kedua ni paling besar. Kemudian awak cuba any combination supaya nombor yang ketiga ni paling besar. Contohnya macam ni, 3/9, mungkin 9/83, kemudian 3/98. Awak cuba macam tu supaya dia dapat check semua. Kemudian check dengan negative number, kan? Check dengan zero. Any combination of negative, positive dengan zero, kena banyak kali check lah. Baru kita boleh yakin. Okay, thank you. Kemudian yang ni pun sama juga kan? Ada 3. Ada 3 input lah. Cumanya itulah, mungkin saya punya soalan pun tak jelas kot sebab saya kata modify apa tadi modify FindMax kan, padahal saya tak modify pun FindMax dengan FindMin ni kan, saya modify code tu sendiri. Jadinya saya silap lah kat situ kan, masa saya bagi kat sini ni. Tapi hopefully awak boleh dapat lah idea dia apa yang saya maksudkan. Okay, sekejap ya, saya nak push notification ni. Saya tak sure. Saya akan tengok balik benda ni. Okay, tiba-tiba banyak pula perbincangan dekat sini. Okay, kemudian kita tengok yang seterusnya. Saya boleh padam. Semalam kita ada tengok kita tengok soalan Nur Syahidah. Kalau pakai if else macam Adila punya kod yang atas tu kan. Okay, untuk n values boleh ke
mungkin boleh, tapi sebab kalau tengok kod yang kat atas ni, dia gunakan 3 input. 3 input. Jadinya saya rasa awak boleh gunakan kalau n yang dimasukkan nanti adalah gandaan 3. Adalah gandaan 3. Maksudnya masukkan 6 ke ataupun 9 ke, mungkin sesuai. Jadi saya rasa mungkin boleh, atau tapi saya rasa yang lebih sesuai adalah awak buat yang macam saya tunjukkan tu, iaitu kita bandingkan dua nombor. Macam saya dah padam tadi. Okey, kita bandingkan dua nombor supaya kita ada nombor yang baru dengan nombor yang lama kita boleh bandingkan. Jadi bila dua, kita boleh expand dia. Berapa nombor pun kita nak. Tapi kalau ada 3, kita ada yang baru, ada yang lama, kemudian nombor yang satu lagi, nombor yang mana kita nak guna. Contohnya. Ataupun untuk satu kali perbandingan 3 nombor. Untuk satu kali perbandingan 3 nombor kan. Tapi kalau nombor yang nak dibandingkan bukan gandaan 3 kan, it's not multiple of 3 punya numbers kan. So macam mana kan. Jadi saya rasa yang lebih sesuai adalah kita gunakan 2 input saja kan. Find max A, B contohnya. Okey. Kalau ada soalan boleh type macam Syaidah kat sini. Jadi saya cuba jawab. Kalau tak sempat, tunggu lepas habis kelas ke, ataupun saya boleh jawab nak email ke. Okey. Kemudian kita tengok semalam kita ada buat kita belajar void function. Void function. Okey, yang mana kita bukan buat apa pun sebenarnya kan. Void function ni hanya kita nak print line sahaja. Print line saja. Jadi kat sini kalau kita tengok, kita ada void void print line. Jadinya kat sini kalau saya boleh tandakan, ini adalah void function. Maksudnya kat sini kat sini maksudnya kita tak tiada return value kan. So no ataupun no value return kan, tak ada nilai yang dipulangkan. Maksudnya kita tak perlukan return Z sebagai contoh. Kita tak perlukan pun perkataan return tu kat sini. Tak perlu pun. Jadi kita boleh padam. Okey, kemudian satu lagi, kalau nampak kat sini, kita ada kurungan tetapi tak ada input kat sini. Kan? So kat sini no input. Kan? Tak ada input. Boleh je, kod kita berjalan je, tak ada masalah. Jadi kalau kita tengok kat nota ni, saya ada terangkan sikit berkaitan dengan apa ni, function yang tak ada input ni. Function yang tak ada input ni, dia adalah satu function yang kita kata yang valid lah, yang valid. Mana pula saya letak yang tak jumpa pula. Okey, tapi saya nak kata itulah, nanti kita akan tengok ada keadaan contohnya macam ni, yang mana dia adalah void function tetapi inputnya bukan, maksudnya dia ada input, berbeza macam yang ni. Kat sini tak ada input, tapi ada keadaan nanti kita akan tengok ada input, walaupun void function. So kat sini saya ada contohnya void, void add fun. Kan? Add fun ni semalam kita dah buat kan, kita tambah 2 nombor. Ada cara dia, macam mana kita nak jadikan add fun tersebut. Semalam kita gunakan add fun untuk sebagai integer, tapi macam mana kita nak tukar dia sebagai void function. Nanti kita akan tengok macam mana kan. Okey, so kat sini ni adalah ataupun they are inputs kan. They are input. Okey. Kemudian kita tengok, saya nak naik ke atas. Ini kita dah tengok, ini kita dah tengok. Kat sini. Kemudian kita ada kat sini. Okey.
satu lagi, kita boleh ubah suai kita punya kod ni. Kat sini. Yang di sini kita ada satu line, print line. Kemudian kita boleh, contohnya kita nak tambah satu lagi void function pun boleh. Jadi saya nak simpan dia. Print line, saya nak buat 7D. Ataupun 7D pun boleh kot. 7D class. Katalah kita nak buat satu lagi. Print line 2 contohnya. Print line 2 ni buat apa? Print line 2 ni sebenarnya dia sama macam print line 1. Tetapi mungkin dia buat benda lain, maksudnya dia line dia jenis yang lain macam ni. So kita ada dua function lah, two functions, print line dengan print line 2. So bila function call ni kita boleh terus panggil dia, print line 1, mungkin print line 1 kemudian, ataupun print line, bukan print line 1, kemudian kita cout, contohnya University Kebangsaan Malaysia contohnya. Atau print line 2, iaitu line di sini. Kita cuba tengok. Expected, saya tertinggal ni. Okey, tak ada error. Saya run. Okey, kat sini. Ni adalah daripada print line 1 ataupun print line, kemudian Universiti Kebangsaan Malaysia daripada cout kat sini. Kemudian print line 2 kita diberikan dekat sini. Contoh simple je untuk void function. Okey. Tengok nota kita. Kita dah kat sini kan, tapi saya nak tunjukkan macam mana kita nak gunakan void function, sebab yang kita dah tengok setakat ni kita ada void function. Kita dah tengok print line. Print line, of course lah, dan print line 2. Kan? Kita tengok contoh yang lain. Contohnya kat sini, kita boleh gunakan add fun. Kita boleh gunakan add fun. Jadi saya nak buka add fun semalam. Yang ni kan. Ni kita gunakan for loop, tapi kita tak nak guna for loop pun. Kita tengok ni boleh ke? Okey, yang ni kan. Kita ada first number, second number, kemudian kita nak tambah dia. Kan? Kemudian kita nak bagi tahu the sum of the number is berapa kan? Okey. Jadinya saya nak simpan ni sebagai nama baru. Okey. Sekarang ni kita dah sampai nombor 8. Kita tengok lagi yang ni. Tapi tak apa, saya nak buat sebagai 8. Add fun. Kemudian void function. Okey, macam mana cara dia? Sebenarnya sama je lebih kurang macam ni. Kita tak ubah pun yang ni. Yang kat sini kita nak ubah sikit lah. Okey, yang ni kat atas ni kita tak ubah. Okey, cuma kita nak tukar ke sini dulu. Kat sini kita ubah dia sebagai void. Kenapa void? Nanti kita tengok. Kan? Di sini ubah, sini pun kena ubah. Void. Okey. Kemudian disebabkan void ini dia tak ulang kan, tak ada, there's no return value kan, untuk return value untuk void, jadi kita boleh padam ni. Kita boleh padam ni.
Kemudian macam mana kita nak cout? Kan? Sebab matlamat kita adalah kita nak kira A dan B, kemudian kita nak tambah kan, A tambah B, kemudian kita nak cout. Jadi ini disebabkan kita tak boleh nak return, jadi cout ni tak akan berfungsi. Cout ni tak akan berfungsi. Jadi kita ambil dia, saya cut dia, saya letak dia dekat sini. Kan? So kita ada int Z, integer, Z adalah integer, kemudian Z adalah hasil tambah X dan Y. Kemudian saya akan cout dekat sini. Cout the sum of the numbers is, saya tak boleh guna M sebab M dekat atas ni. Kan? Jadi saya gunakan Z lah. Sebab Z ada dekat sini. Untuk setiap function, ni adalah satu function, main, satu fungsi. Add fun kat sini, dia tak memahami apa yang ada, dia tak tahu apa yang ada dalam function yang lain. Contohnya dekat sini, add fun, dia tak tahu apakah A, apakah B, apakah M. Sama juga main function kat sini, ni adalah main, dia tak tahu apakah Z, apakah X, apakah itu Y. Itu sebab kita perlukan function call macam ni, yang mana nilai A akan diberi kepada X. Jadi function call ni dia menghubungkan main function dengan add function sebagai contoh, atau apa-apa function yang kita create. Function call ni dia connects to function. Macam ni dia connect. Itu dengan cara dia by passing the values of A and B to X and Y. Respectively. Maksudnya kat sini, dia ada kat sini, barulah function ni boleh berfungsi. Sebab apa? X dia akan dapat nilai A, Y akan dapat nilai B. Tetapi secara umumnya, tetapi add funds ni, kalau kita tak pass dia, kita tak bagi dia nilai, dia tak boleh faham pun apakah A, apakah B. Dia tak boleh access. Okey. Jadinya, kita akan cout dekat sini. Kemudian, apa lagi kita nak ubah? Ni dah betul. Sikit lagi saya rasa. Kat sini. Kan? Function call memang kena ada. Function call kena ada walaupun add fun ni integer punya function ataupun void function. So, ini kena kekalkan. Tetapi berbeza sikit dengan add fun yang sebelum ni, kita tak perlukan M ni. Kita boleh buang dia. Sebab apa? Sebabnya bila kita ada M, ini bermaksud bila pengiraan dilakukan, kemudian dilakukan di sini lah kan, kemudian kita akan return, kita akan pulangkan nilai Z, pulangkan di sini, jadinya nilai Z nanti akan jadi di sini dan dia akan assign kepada M. Tetapi dalam kes ni kita tak return. Bila tak return, kita tak perlulah M ni. Kita boleh padam dia. Kita padam dia. So kita padam juga M dekat atas ni. Okey, so kita cuba, kita run. Boleh betul lah kan? So nampak, so far so good. Enter first number 2, enter second number 4. The sum of the number is 6. Jadinya kat sini, please enter first number, please enter second number, dua number ni lah kan. Ini adalah datang daripada main function, iaitu di sini. Tetapi baris ketiga ni, the sum of the numbers datang daripada void function. Dekat sini. Okey. Itulah. Ini cara dia. Kita nak gunakan void function untuk menggantikan integer function lah. Tapi ni mungkin bukan semua keadaan sesuai gunakan void function. Kan contohnya di sini kita nak cout saja. So cout kita boleh gunakan command cout dalam ni. Kan? Tapi untuk
untuk kita, ada banyak kes yang nanti kita akan tengok juga, yang mana kita bukan nak see out, kita nak pulangkan lebih daripada satu nilai, kan? Contohnya kita ada Z sama dengan X tambah Y, kemudian kita mungkin ada W sama dengan X tolak Y, contohnya. Kat sini katalah kita nak return dia, kan? So tak semestinya kita kena gunakan void function, dan sebagainya lah. Itu kita akan tengok later lah. So ni adalah ni apa yang saya tunjukkan lah. Okey tak yang kat sini? Ke ada yang tak jelas ke? Tengok sekejap. Sebenarnya okey tak okey ni nak tahu kena buat soalan je kan. Okey. Sekarang 11.51. Okey, sekejap ya. Kita nak tengok yang ni sekejap. Ini 8. Saya nak buat saya nak minta awak ubah sesuai kod ni. Sekejap ya. So sini saya nak buat, saya nak save dia absolute value. Oh no. Okey, boleh. So saya nak buat 9. Okey, nanti saya nak bagi awak tugasan. Bukanlah tugasan ringkas je, untuk cuba yang macam ni. So kita tengok kat sini adalah satu kod, satu program yang senang je sebenarnya, kan? Yang ringkas lah. Iaitu apa sebenarnya? Cuba kita run dulu. Sekejap. Okey, kita run dulu kod ni, kita tengok apa yang dia buat sebenarnya. Okey, enter an integer, kemudian saya letak 9. Then the absolute value of the number ataupun of the integer is 9. Dan let's say kita masukkan negative number, negative 2. So the absolute value is 2. Kan, dia just, kalau kita bagi nombor negatif, dia akan negatifkan nombor negatif tersebut. Kan, maksudnya kita akan dapat nombor positif lah. Kalau kita dapat nombor positif, kalau kita masukkan nombor positif, dia tak buat apa-apa. Jadinya ini kod dia. Kita dah pernah tengok sebelum ni, Dr. Sakinah mungkin dah cover. Jadi kita ada satu nombor. Kita ada satu nombor iaitu A. Iaitu input. Kemudian enter an integer A. Kemudian jika A lebih besar ataupun sama dengan kosong, maka jangan buat apa-apa. Kan? Jadi kat sini kita create satu pembuli ubah yang baru iaitu B. Iaitu B ni kita kata placeholder je. Untuk kita see out nanti. Jadinya kalau nombor tersebut lebih besar atau sama dengan kosong, B sama dengan A. Maksudnya tak buat apa-apa. Do nothing. Kalau sebaliknya, iaitu A lebih kecil daripada kosong, yang bermaksud negative number, maka kita negate this negative number. Kan? Maksudnya kita negatifkan negative number tersebut supaya dia jadi positif. Kan? Contohnya katalah A sama dengan negative 2. Jadinya B, placeholder ni, adalah negatif 2, iaitu 2. Kita buat macam tu je. Okey, jadinya the absolute value is B. Jadinya B ni adalah kita kata output. Kan? Ataupun place. Okey, input adalah A. Kan? Okey. Kemudian ada masa lagi. Try. Okey, tak masalah. Kemudian saya nak tengok kat sini. Ini saya boleh padam. Tengok 8B.
Okey. Kemudian kita boleh jadikan dia sebagai suatu function. Macam mana buat function tu? So, saya boleh file yang baru 9b. Function. So kita ini adalah integer. Maksudnya function kita adalah integer. Kemudian apps fun. Inputnya ada satu saja, iaitu A. Kemudian saya create. Ini adalah function declaration. Declaration ataupun prototype. Kemudian saya nak buat yang kedua, iaitu function definition. Okey, so saya ambil semua ni, saya buang semikolon je. Tak ada semikolon kat sini. So macam ni. Kemudian apa saya nak buat adalah saya ambil semua ni. Saya ambil semua ni. Kemudian di sini, sebabkan di sini A dan B, so saya nak tukar yang kat sini A menjadi X. Sini pun X. Sini pun X. Kemudian saya ada B, saya nak gantikan dengan Y. So sini pun AX tadi. Kemudian Y. Sama je, maksudnya A correspond to X, B correspond to Y. Ataupun Y ataupun terbalik lah. Y correspond to B, X correspond to A. Jadinya kalau kalau S lebih besar daripada kosong, do nothing, tak perlu buat apa-apa. Iaitu kita assign Y sama dengan X. Tapi kalau sebaliknya, ataupun kalau X lebih kecil daripada kosong, maka nilai Y adalah negatif kepada X. Iaitu negatif positif lah. Sama je. Kemudian kita nak return Y. Return Y. So kita check balik. X kita dah declare kat sini, so tak perlu declaration. Kemudian kita ada Y pun kita dah declare kat sini. Y. Okey. Kemudian kita ada A, B. Please enter an integer A. Kemudian kita nak yang ketiga, kita nak function call. Function call B sama dengan apps underscore fun dalam kurungan A. So the absolute value is B. Saya rasa okey dah. Jadi kat sini kita akan masukkan nombor. So kita try run. Okey. Tak ada masalah grammar, syntax betul. Okey. Sorry. Please enter an integer kat sini. So kita masukkan, once kita masukkan, let's say kita masukkan negatif 5. Negatif 5 akan disimpan dalam A. Kemudian nilai A, iaitu negatif 5, akan diberi kepada X. Dia akan pass the value. Kemudian kalau lebih besar daripada kosong, ataupun lebih besar sama dengan kosong, tak perlu buat apa-apa. Kalau lebih kecil, iaitu yang di sini lah kan, sebab kita punya nilai adalah negatif 5, so dia masuk dekat case yang sini, maka Y akan menjadi negatif 5, iaitu 5. So dia akan return 5 kepada sini, dan 5 tersebut akan di-assign, akan diberi kepada B. So kita enter, kita dapat the absolute value is 5. Kita boleh check, kita masukkan positive number pula. Nombor positif, betul ke tak? Okey, betul. Ataupun kita boleh masukkan kosong. The absolute value is kosong. So kita insyaAllah betul lah kan? Okey, jadinya saya nak minta awak tugasan saya tak suruh hantar pun untuk awak fikir question
Okay. Modify kod 9B bla 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 ni. So that apps fund is now a void function. Okey. Tu je Tolong buat kalau boleh buat tu maksudnya faham lah apa yang belajar hari ni. Okey, tu je kot dari saya. Ada apa-apa soalan ke? Dah 1 minit dah. Siapa yang ada kelas lain ke boleh beredar lah. Yang kalau ada soalan boleh tanya. Okey. Ada tak? Kalau tak ada, boleh tamatkan je. Okey. Tak ada Okey, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi lah minggu depan. Okey. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor.